Hai Shalom, selamat kembali lagi kita bertemu dalam ruangan Rhapsody Reality TNI Malaysia. Saya mendoakan anda semua sihat-sihat dan damai sejahtera. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pastor Chris Oyakilome yang bertajuk Jangan Melayan Fikiran Syaitan. Mari kita sama-sama membuka ayat Injil dalam Filipi 4 ayat 8 mengatakan, sekiranya saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, fikirkanlah hal-hal itu. Beberapa waktu yang lalu, laporan mengenai seorang juru rawat berusia 32 tahun yang didakwa membunuh 7 bayi yang baru dilahirkan. Terdapat 2 adik-beradik daripada satu set kembar 3 menjadi viral. Dia telah melakukan perbuatan terkutuk itu selama setahun di unit neonatal di sebuah hospital yang tertentu. Pihak polis telah menemui nota-nota pengakuan yang jelas dari rumahnya selepas dia ditahan, di mana dia telah menulis beberapa pemikirannya yang keji. Pada salah satu notanya, dia telah menulis dengan huruf besar, "Saya jahat, saya telah melakukannya." Apa yang mendorong seseorang wanita melakukan perbuatan yang jahat itu dan mengaku dirinya adalah jahat? Semua pengakuan itu telah diberikan kepadanya oleh iblis. Terdapat begitu banyak perkara jahat yang iblis suruh orang lakukan, di mana orang yang berfikiran normal tidak akan melakukannya. Tetapi iblis mengajak orang untuk suatu jangka masa dengan memberikan suatu idea kepada mereka. Pemikiran yang jahat itu datang ke dalam fikiran mereka secara berulang-ulang kali sehingga mereka mula menikmatinya. Saudara-saudari terkasih, pemikiran itu mungkin pemikiran untuk membunuh diri atau pemikiran kebencian. Pemikiran sedemikian boleh datang kepada seseorang tanpa sebab, dan apabila dia memikirkannya, iblis akan pergi ke peringkat yang seterusnya dengan membuat mereka bertindak mengikut fikiran mereka. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 7 berkata, janganlah pula memberi tempat kepada iblis. Kamu memberi tempat kepadanya dengan memberi tempat kepada pemikiran dan kata-katanya. Jangan melayan pikirannya. Apabila dia datang dengan pemikiran yang negatif dan menyedihkan itu, pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, usirlah dia dengan segera. Lawanlah dia dengan firman dan dia akan melarikan diri. Jika dia cuba mengamuk di sekelilingmu, ingatlah Yesus mengatakan bahawa suatu tanda akan dinyatakan bagi orang yang mempercayainya. Dia berfirman, mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam nama aku. Dalam Markus 16 ayat 17. Oleh itu, usirlah dia, buangkanlah pemikirannya. Ada begitu banyak perkara yang berlaku di dunia kita dipengaruhi oleh roh-roh jahat. Itu kerana sistem dunia ini dicipta oleh syaitan, dan hanya para lelaki dan para wanita yang mempercayai firman Tuhan boleh menggunakan firman Tuhan untuk mengubah keadaan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Syaitan tidak mempunyai apa-apa dalam diriku. Aku enggan menyimpan perasaan ketakutan, kemarahan, dendam, kepahitan dan tidak mahu memaafkan kerana kasih menguasai hatiku. Pemikiran daripada iblis tidak mempunyai tempat di dalam hatiku.
kerana firman Tuhan berterusan menyucikan hatiku, membersihkannya dari segala kejahatan, dan firman Tuhan di dalam hatiku dan di bibirku. Aku selama-lamanya tidak akan goyah. Puji Tuhan. Anda boleh membuat renungan tambahan dalam Efesus 4 ayat 7, Amsal 4 ayat 23, dan Filipi 2 ayat 29 hingga 10. Sampai kita berjumpa lagi, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.